Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Cikgu harapkan kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, jom bersama cikgu kita pasak sejarah pada hari ini di mana kita sambung pada tajuk sebelum ni. Sebelum ni kita belajar mengenai pentadbiran tentera British di Tanah Melayu dalam 4.1. So hari ini cikgu menyambung kepada topik 4.2 iaitu gagasan Melayu Union. Masih lagi dalam bab 4 iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Okey, jom kita tengok tentang Malayan Union. Okey, Malayan Union ni kalau kita lihat ditubuhkan ataupun diperkenalkan untuk menggantikan pentadbiran tentera British yang kita dah banyak belajar dalam tajuk sebelum ni. Dan tujuan Malayan Union diperkenalkan adalah satu, untuk melicikkan pentadbiran. Dua adalah untuk meningkatkan pentadbiran ekonomi. Tiga, manakala yang last sekali yang keempat adalah untuk mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja. Ini tujuanlah Malayan Union ditubuhkan. Jom kita pergi kepada latar belakang. Macam mana Melayu Union ni ditubuhkan? Okey, Melayu Union ni ditubuhkan kalau kita lihat daripada unit perancangan Tanah Melayu yang diketuai oleh Major General Ralph Horn. Ralph Horn ni diberi tugas untuk merangka satu bentuk pentadbiran baru. Pentadbiran baru ni lah yang kita kenali dia sebagai Malayan Union. Kemudian bila dah siap rangka ni, so rancangan ni dibentangkan oleh George Henry Hall di Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Siapa George Henry Hall ni? Ni dia, setiausaha tanah jajahan British. Okey, kemudian bila dah dibentangkan di Parlimen British, barulah rancangan Melayunya ini diisytiharkan dalam Warta Kerajaan atau kita kenali dia sebagai Kertas Putih 6274. Dan melalui bila diperkenalkan atau diisytiharkan dalam Warta Kerajaan ni, maktublah kat situ yang British akan ambil alih pentadbiran Tanah Melayu dan seterusnya akan menubuhkan sebuah kerajaan pusat berbentuk kesatuan lah di bawah jajahan British. Kan, okey. Kita tengok secara kronologi sedikit daripada apa yang cikgu cakap mengenai cerita mengenai latar belakang tadi. Okey, kita tahu tadi di mana Major General Ralph Horn di sini kan unit perancang Tanah Melayu pada Februari 1943 ni. Kemudian kita ada rancangan Malayan Union dibentang di Parlimen British. Okey, ini siapa yang bentang tadi? George Henry Hall. Okey. Kemudian di sini kita lihat sikit di mana ada Persatuan Melayu Pelajar Melayu Britain di mana mereka menghantar satu memorandum yang bertarikh 25 April 1945 dan di sini dalam memorandum dia orang minta supaya hak kewarganegaraan di Tanah Melayu ni tidak mengikut jus soli. Itu yang diminta. Dan dalam masa yang sama kita lihat ada juga memorandum yang dihantar oleh pihak lain iaitu Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut. Mereka ni menghantar memorandum kepada British berkaitan dengan masa depan Tanah Melayu tu. Dan cikgu dah terang baru sebentar tadi di mana rancangan Malayan Union ni kemudian dia selepas dekat Parlimen ni, dibentang di Parlimen ni, dia telah disiarkan di dalam Warta Kerajaan atau dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Di situlah kita tengok Melayu Union pun dilaksanakan dan bermula pada 1 April 1946. Itu sedikitlah perjalanan ke arah pembentukan Malayan Union pada 1 April 1946. Okey, so kita tengok pula kepada ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Okey, ciri-ciri perlembagaan Malayan Union ni kita boleh tengok dia meliputi dua benda. Satu, pentadbiran dan yang kedua adalah kewarganegaraan. Kalau pentadbiran ni, kita akan tengok fokus kita akan lihat kepada kesatuan. Di mana negeri-negeri Melayu bersekutu, kita ada 4 negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kita ada 5 negeri Melayu tidak bersekutu. Dan negeri-negeri selat kecuali Singapura, bermaksud di sini kita ada 2 lah tinggal sebab Singapura telah diasingkan. Okey, disatukan membentuk satu unit pentadbiran. Bermaksud di sini ada 11 sebuah negeri disatukan membentuk satu unit pentadbiran. Itu kesatuan. Yang kedua, Raja-Raja Melayu. Di mana Sultan hanya menjadi ahli dalam majlis raja-raja. Yang perkara yang dibincangkan hanyalah tentang soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dan tentang pentadbiran, Sultan tak terlibat langsung. Dikeluarkan terus. Tak ada kuasa langsung di dalam pentadbiran. Okey, manakala bagi ketua pentadbir, kan, pentadbiran di Melayu Union ni, ketua pentadbirnya adalah Gubernur.
Di mana Gubernur ni, dia ni dilantik oleh Raja England. Kan? Dan untuk menjalankan pentadbiran ni juga telah ditubuhkan dibentuk dua majlis, iaitu satu majlis eksekutif dan satu lagi majlis perundangan. Di mana kedua-dua majlis ni dia berada di bawah kuasa kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Kan? Okey, ini dalam bidang pentadbiran. Maksudnya diwujudkan satu kesatuan yang disatukan jadi satu unit pentadbiran. Sultan hanya berkuasa dalam agama dengan adat istiadat sahaja. Ketua pentadbiran ni adalah Gubernur dan dibentuk majlis eksekutif dan majlis perundangan. Okey, so sekarang kita pergi bahagian kita kata ciri perlembagaan Melayu ni yang meliputi kewarganegaraan. Bila sebut saja kewarganegaraan, benda yang kita akan menyebut sini adalah prinsip jus soli. Jus soli ni adalah kewarganegaraan yang diberi kepada mereka yang lahir di tempat tersebut. Jadi prinsip jus soli ni sekarang ni dia menjadi asas kepada kewarganegaraan. Ini orang Melayu tentang habis ni kat sini. Dan seluruh, bermaksud di sini nombor 2 ni, seluruh rakyat yang lahir di tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga negara. Sebab lahir kat sini dekat tanah Melayu Singapura, automatik dia dapat warga negara. Dan yang ketiga, mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Kan? Tapi dia bermustautin selama 10 hingga 15 tahun. Dah bermustautin 10 hingga 15 tahun. Maksudnya dia layak untuk dapat warga negara. Dan jika yang berumur kurang daripada 18 tahun pula. Kalau dia umur kurang daripada 18 tahun, tetapi ibu bapanya adalah warga negara, maka dia akan mengikuti warga negara ibu bapanya. Jadi itu yang kita tengok di mana ciri-ciri dalam perlembagaan Melayu ni kita melihatkan memang agak menindas orang Melayu lah. Orang Melayu hilang kuasa. Sama ada raja hilang kuasa pentadbiran dan kerakyatan kita juga kita akan lihat banyak terbuka kepada kaum lain. Okey, itu dari segi ciri-ciri perlembagaan Melayan Union. So sekarang kita lihat macam mana Melayan Union ni, sultan-sultan ni boleh menandatangani perjanjian untuk membenarkan Melayan Union ni wujud. Okey, ada dua nama di sini yang kita kena ambil tahulah. Satu adalah Hassie Whelan dan yang kedua adalah Sir Harold MacMichael. Okay. Hassie Whelan ni, kalau kita lihat, beliau ni yang kita kata dia merupakan perintis lah yang akan merintis jalan untuk menghadap Raja-Raja Melayu untuk melihat reaksi lah tentang nanti untuk nak dibentuknya kita kata Melayan Union tu. Okey, mula-mula Hassie Whelan ni dia berjumpa dulu dengan Sultan Johor. Daripada jumpa Sultan Johor kemudiannya berjumpa pula dengan Sultan Hisamuddin Alam Shah di Selangor ni, Sultan Selangor. Kemudian daripada Selangor beliau pergi pula dekat Kedah berjumpa dengan Sultan Kedah. Daripada Sultan Kedah dia naik lagi ke utara berjumpa dengan Raja Perlis di Kangar. Kemudian daripada Perlis pula beliau bergerak pula pergi ke Johor, ke Perak berjumpa dengan Sultan Perak. Dan daripada Perak, beliau pergi ke Negeri Sembilan dan di sini beliau berjumpa dengan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dan akhir sekali, beliau meneruskan perjalanan dia pergi sampai di Pahang. Kan? Okey, bila di Pahang, kita ingat baru berapa negeri dia pergi. Sepatutnya dia kena pergi berapa? 9 buah negeri. Yang mana negeri-negeri yang ada sultan ni. Maka dia meneruskan lagi perjalanan dia. Pergi berjumpa dengan Sultan Terengganu. Dan di akhir sekali, sultan yang ke-9 yang dijumpa adalah Sultan Kelantan. Okey. Hasil daripada laporannya, bila berjumpa dengan ke-9 sultan ni, hasil daripada laporan, beliau mempunyai keyakinan yang sangat tinggi bahawa Raja-Raja Melayu ni akan menyokong British dan menandatangani perjanjian Melayan Union. Malah, bila pertemuan dengan Sultan ni, Whelan berusaha memastikan, masa dia bertemu dengan setiap 9 orang Sultan ni, berusaha memastikan sokongan Raja-Raja Melayu untuk menandatangani perjanjian. Jadi kita lihat pembuka jalan tu, Hassie Whelan tu dah buka jalan, dah merintis jalan kepada
Sir Harry McMichael. Itu kita kata secara tak langsung dia memudahkanlah sedikit kerja Sir Harry McMichael. Okey, tapi okey, kita tengok pula orang yang kedua ni untuk Sir Harry McMichael. Sir Harry McMichael ni, okey, H.C. Sebelum tu cikgu nak terangkan tentang H.C. Wheeler ni. H.C. Wheeler ni dia jalankan tugas dia dari 8 hingga 29 September 1945. Itu tempoh yang dijalani lebih kurang, kita kata lebih kurang berapa, dalam 3 minggu lebih kurang lah. Dia menjelajah berjumpa dengan sultan-sultan ni, 9 buah negeri ni. Okey, kemudian kita pergi kepada Sir Harry McMichael. Okey, Sir Harry McMichael ni bila dia sampai saja dekat Selangor, dia tiba dekat Port Swettenham, Selangor, kat pelabuhan ni, menaiki kapal Royalist pada 11 Oktober 1945 bersama jurubahasa dia iaitu A.T. Newport. Sampai dengan A.T. Newport. Okey, pada awal yang disampai tu, dia menerima tentangan daripada Raja-Raja Melayu. Tetap Raja Melayu menentang. So, oleh sebab tu, McMichael ni, dia menggunakan pelbagai taktik kan untuk mendapatkan persetujuan daripada Raja Melayu ni. So, tempoh yang dia pakai untuk berjumpa tanda tangan daripada 9 Raja Melayu tu dalam tempoh 2 bulan. Okey, kita pergi kepada Sir Harry McMichael ni kepada setiap sultan yang dijumpalah. Okey, Sir Harry McMichael pun kali pertama membuat kunjungan dulu dekat negeri Melayu ni, dia dapatkan dulu tanda tangan sultan. So, dia menghadap dulu Sultan Johor. Sultan Johor dulu. Dan mendapatkan tanda tangan daripada Sultan Ibrahim pada 20 Oktober 1945. Ini tarikh awal, Sultan pertama yang bagi tantangan Sultan Johor, 20 Oktober. Selepas Sultan Johor, dia pergi pula menghadap Sultan Selangor dan mendapatkan tanda tangan daripada Sultan Hisamuddin Alam Shah pada 24 Oktober 1945. Kan? Lepas tu, kan, menghadap pula, okey, McMichael ni, dia sampai di Pahang dan menghadap Sultan Pahang dan mendapatkan tanda tangan daripada Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam pada 2 November 1945. Itu pun dengan cara paksaan juga. Sebab ini kita tengok Sultan kena paksa juga turun tanda tangan. Okey, daripada Pahang beliau sampai pula dekat Negeri Sembilan, menghadap yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan bersama dengan 4 orang undang ni, dan di situ juga sama baginda terpaksa turunkan tanda tangannya pada 14 November 1945. Pada waktu tu Tuanku Abdul Rahman. Dan kemudiannya menghadap Sultan Perak daripada Negeri Sembilan, menghadap Sultan Perak pula, mendapatkan tanda tangan daripada Sultan Abdul Aziz Al-Mustasim Billah Shah pada 22 November 1945. Sama juga didesaklah untuk turunkan tanda tangan. Okey, di Kedah menghadap Sultan Kedah, dapatkan tanda tangan daripada Sultan Badli Shah. Namun dekat sini kita tengok berlakulah sedikit perdebatan antara kedua-dua pihak, tapi walaupun baginda tegas enggan menandatangani perjanjian ni, akhirnya dia terpaksa juga menurunkan tanda tangan tersebut. Okey, kemudian daripada Kedah, Sir McMichael sampai di Perlis. Bila di Perlis ni kita lihat dia telah menghadap Sultan Perlis dan mendapatkan tanda tangan daripada Sultan Perlis, Raja Perlis. Perlis kita panggil Raja Perlis, iaitu Tuanku Syed Putra Jamalulai. Kan, di situ. Okey, dapatlah tantangan daripada Sultan Raja Perlis ni pada 4 Disember 1945. Kemudian akhirnya daripada Perlis beliau meneruskan perjalanan dia ke Kelantan, dan di sini beliau mendapatkan tanda tangan daripada Sultan Kelantan iaitu Sultan Ibrahim pada 17 Disember 1945. Sama juga beliau di Kelantan ni beliau mengugut Sultan di mana kalau Sultan tak turunkan tanda tangan, maka dia akan diturunkan, kita kata apa, dia akan tidak diiktiraf sebagai raja, kita kata dia terpaksa beralah dan bersetujulah disebabkan tu. Sebab tu jadi dia diugut kat sini. Kelantan sini diugut. Dan last sekali McMichael menghadap Sultan Terengganu untuk dapatkan tantangan daripada Sultan Ismail Nasiruddin Shah.
Okey, di sini sama juga dalam perjanjian tersebut kita tengok bertentangan sebenarnya dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Walau bagaimanapun terpaksa jugalah Sultan Terengganu ini menurunkan tanda tangan beliau. Jadi itu sedikit yang menunjukkan bagaimana Mat Michael mendapatkan tanda tangan daripada Sultan ni. So sekian je untuk tajuk ni. Cikgu harapkan kamu dapatlah apa yang cikgu terangkan.